Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar keluarga Al-Quran? Salam Ramadan al-Mubarak. Sedar tak sedar hari ini dah 14 Ramadan. Kita melalui fasa-fasa Ramadan, pakej pelatihan ibadah yang Allah bagi khusus kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita doakan kita sentiasa bersemangat, terus istiqamah dan terus berusaha sungguh-sungguh di akhir Ramadan kita beroleh takwa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Anda bersama saya Hafiz Salim dalam majlis ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah SWT, insya-Allah hari ini topik yang kita akan bincangkan adalah kita bawa daripada surah As-Sajadah ayat ke-14, ayah jangan abaikan kami. Saudara sekalian, antara tanggungjawab terbesar ayah, ibu, keluarga adalah menyediakan pakaian, makan minum cukup, tempat kediaman, dan bukan sekadar itu, ayah juga berfungsi sebagai tempat perlindungan, rasa selamat keluarga, beri pendidikan yang hebat-hebat. Mudah-mudahan kita semua berjaya, tapi realitinya dikesibukkan ayah mencari rezeki, kadang-kadang kita lupa material itu kita sediakan, tetapi spiritual tentang agama jauh sekali kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja, bukan kita bercakap soal salat, kita bercakap soal Al-Quran, bagaimana kadang-kadang ibu dan ayah sibuk bekerja menswastakan pendidikan fardu ain anak-anak. Adakah ia betul ataupun tidak? Baik, untuk kali ini kita akan kupas bagaimana Al-Quran memberi panduan apakah tanggungjawab sebenar ibu dan ayah, khususnya ayah ini sebagai pengemudi keluarga, dan bagaimana supaya kita tidak mengabaikan, menyeimbangkan keperluan asasi, keperluan jasmani dan rohani anak-anak dan keluarga. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu, bersama-sama saya pada petang ini, saya perkenalkan yang merupakan Dr. Abdul Latif Abdul Razak. Beliau merupakan Head Department of Fundamental and Interdisciplinary Studies FIDS, Kuliah of IRKHS IIUM. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. 14 Ramadan. Alhamdulillah. Momentum masih okey. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Doktor. Okey. Seterusnya berbahagia Ustaz Aiman Ridwan bin Muhammad Ramlan, Johan Qari, Tilawah Al-Quran peringkat negeri Perak 2022. Apa khabar, Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Anak muda okey, mahasiswa sebagai mahasiswa Ramadan okey, 14 Ramadan. Okey. Darah muda, darah membara. Okey, itu kita dengar hari ini. Terima kasih. Baik, sekarang tanpa membuang masa, kita akan lihat bagaimana Al-Quran memberi panduan, iaitu menerusi surah As-Sajadah ayat yang ke-13 dan 14. Untuk itu, Ustaz Aiman dipersilakan. Surah apa tadi? As-Sajadah. As-Sajadah. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Dan alangkah ngerinya jika kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia, nescaya kami akan mengerjakan kebajikan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Dan jika kami mahu, nescaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal di atas apa yang telah kamu kerjakan." Ustaz Aiman, ayat yang ke-13-14 tu lagu Taranum apa tu Ustaz? Taranum. Saya buat Taranum Bayati. Bayati ada jawab-jawab ke kat situ? Ada. Ya. Subhanallah. Kita boleh berkongsi jugalah tentang ilmu taranum di kesempatan Majlis Ayah anak muda yang terus bersemangat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, senang sekalian. Menerusi firman Allah Taala yang baru saja kita perdengarkan tadi, ada perkataan yang saya nak kongsikan, iaitu bila mana Allah sebut fadhuqu bima nasitum, kan, perkataan melalaikan. Baik, melalaikan kita akan kupas. Sebelum itu kita akan lihat sinopsis menerusi VT yang disediakan. Saya sebagai seorang suami bekerja, dan dengan isteri pun bekerja. Kalau anak-anak pula nanti hantar ke sekolah ataupun universiti untuk dapat pendidikan. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa juga tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, solat di awal waktu. Kita kerja nak kumpul harta, kan? Dengan kumpul harta tu kita nak beli rumah, kita nak beli kereta. Tapi dalam masa yang sama jangan lupa tanggungjawab kita untuk tunaikan zakat, kan? Untuk beri sedekah dan juga tidak membazirlah dengan harta kita. Okay, bila kita luang masa dengan keluarga, kan, isteri dan juga anak-anak lah seperti saya, di dalam masa kita berseronok, kan, kita beriadah, kita kena ada masa untuk kita dengan amalan-amalan akhirat. Contohnya baca Quran sama-sama, solat berjemaah, luang masa untuk belajar tentang ilmu-ilmu agama. Kerana sebenarnya Islam menolak tanggapan untuk kita tidak perlu kepada amalan dunia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Plan saya untuk keluarga kecil saya ni, untuk membimbing anak-anak dan juga isteri saya, sentiasa membimbing mereka untuk tunai solat 5 waktu secara berjemaah. Sentiasa baca Quran sama-sama, kan? Kalau boleh saya sebagai seorang suami mesti membimbing isteri kalau betulkan bacaan. Kalau anak tu pastikan dia mampu baca Al-Quran dengan baik, memberikan pendidikan agama, contohnya ilmu hadis sedikit sebanyak yang saya tahulah, kan, tentang hukum halal haram, ilmu fardu ain dan sebagainya. Plan saya adalah untuk memberi contoh yang terbaik, kan, untuk sama-sama kita bina akhlak ataupun peribadi yang mulia sebagai seorang Muslim. Bagi saya susahlah. Kalau dulu bujang tak rasa
fikir untuk diri sendiri je, tapi bila dah kahwin, dah melangkah ke alam rumah tangga, saya rasa saya menggalas satu tanggungjawab yang sangat besar untuk isteri dan juga anak-anak saya. Kenapa? Bila dah jadi suami, dah jadi ketua keluarga, nak tak nak saya kena belajar dan menimba ilmu tentang pendidikan agama Islam. Dalam masa yang sama saya kena kerja, kan, nak cari rezeki dan nak pastikan rezeki yang saya cari itu, kan, nak beri nafkah adalah daripada sumber yang halal. Kerja, sibuk dengan kerja dan sebagainya, nak mestilah bertanggungjawab untuk meluangkan masa bersama isteri dan anak saya supaya ialah untuk membina keluarga yang harmoni dan bahagia. Okey, cabaran yang saya rasalah sebagai seorang ayah muda ialah bila melangkah dalam alam rumah tangga ni, semua benda adalah baru. Kan? Ada anak pun baru, kan? Ada isteri pun baru. Jadi saya mesti menyusun beberapa perkara-perkara yang saya rasa saya perlu lakukan, kan, untuk membimbing mereka pada jalan yang betul dan jalan yang benar. Bertemu kembali, saudara penonton sekalian. Tokoh yang kita bawa pada edisi kali ini iaitu Encik Faris bin Hadi Taufik berkongsi tentang pengalaman beliau bagaimana sebagai seorang ayah muda membina keluarga yang terlalu muda dan semuanya baru. Isteri ialah orang ahli baru, anak pun rezeki juga orang baru. Tetapi pengalaman yang dikongsikan oleh beliau dengan misi yang sangat besar. Harta yang dicari adalah perlu, tetapi tidak mengesampingkan keperluan juga. Bagaimana beliau mempraktiskan solat berjemaah, tadarus Al-Quran bersama-sama, dan inilah merupakan salah satu model keseimbangan dalam keperluan dan tanggungjawab dalam membina rumah tangga. Baik, Alhamdulillah. Dr. Abdul Latif, melihat kepada video tadi oleh Encik Faris, ini merupakan satu semangat yang perlu wajar dicontohi. Itu yang pertama. Yang keduanya merujuk juga kepada ayat Quran surah As-Sajdah ayat yang ke-14 tadi, bila mana Allah sebut fadhuqu bima nasitum, kan, dalam konteks melalaikan ini sangat bahaya. Tapi kembali sedikit ke belakang, bila kita bercakap soal tanggungjawab dan juga bercakap dalam soal konteks pembangunan keluarga, bagaimana perkaitan antara dua misi ini? Satu tanggungjawab, satu adalah membina keluarga. Silakan Doktor. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton majlis ayah yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz, balik kepada soalan yang ditanyakan tentang tanggungjawab dan membina keluarga. Ini dua perkara yang tidak dapat dipisahkan sebagai seorang ayah, maksudnya. Kita bila bercakap tentang ini, kita bercakap tentang tanggungjawab, tentang amanah, maksudnya. Amanah seorang ayah, misalnya amanah seorang ibu dan sebagainya. Dan amanah ini sangat berat. Amanah ini sangat berat. Kita ni bila Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala bukan cipta untuk sebagai seorang hamba semata-mata. Allah Ta'ala juga mencipta kita sebagai khalifah. Apa maksud hamba? Hamba antara kita dengan Allah. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala cipta kita antara kita dengan Allah, kita tak ada masalah dengan iblis. Iblis pun kaki ibadat juga. Maksudnya. Tapi kenapa punca masalahnya? Bila Allah Ta'ala nak lantik Adam menjadi khalifah. Apa makna khalifah? Tanggungjawab ke atas makhluk-makhluk yang lain. Sebagai seorang ayah ke atas anaknya, seorang ibu ke atas anaknya, maksudnya. Maka pada ketika itu berlakulah pertembungan antara iblis dan Adam. Kalau dari segi ibadah tak ada hal. Iblis kata I don't care, kan? Tapi kalau bila bercakap tentang nak lantik menjadi khalifah, tanggungjawab tentang amanah, maka itu menjadi punca keburukan yang berlaku di atas muka bumi ini, maksudnya. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Maksudnya kita kena
ambil tanggungjawab tu maksudnya. Dan kalau kita gagal mengambil tanggungjawab sebagai seorang ayah, kalau disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 72 di hujungnya, bila kami offer amanah ini kepada bukit dan gunung, semua tolak, tapi manusia ambil amanah tersebut tetapi mereka abaikan amanah tersebut, maka Allah Taala sebut innahu kana zaluman jahula. Maka terjatuhlah manusia ini yang diberikan amanah dalam konteks ini sebagai seorang ayah, tapi mereka mengabaikan amanah tersebut. Maka termasuk mereka dalam dua golongan, iaitu yang disebut sini zaluman, mereka menzalimi. Menzalimi siapa? Menzalimi mereka-mereka yang duduk di bawah mereka, iaitu isteri dan anak-anak. Jahula, maksudnya mereka termasuk dalam golongan mereka yang jahil. Jahil dalam arti kata apa? Jahil dalam arti kata mereka tidak tahu meletakkan diri mereka pada tempatnya. Jadi jahil ini dia berkait dengan kegelapan, zulumat. Jadi bila duduk dalam kegelapan tak nampak. Bila tak nampak nak kena cari cahaya. Sebab untuk nak nampak tempat, kalau dalam gelap kita salah letak tempat, kita akan zalim. Zalim salah letak tempat. Maka kita perlukan ilmu, al-ilmu nurun. Maksudnya kita kena cari persediaan ilmu-ilmu sebagai untuk menjadi seorang ayah yang baik, maka kita akan nampak tempat. Bila kita nampak tempat, maka senanglah kita meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka berlakulah yang kita panggil sebagai keadilan dalam rumah tangga bila masing-masing tahu peranannya. Ayah tahu peranannya, ibu tahu peranannya, dan anak-anak tahu peranannya. Kalau tidak, tuan-tuan sekalian, maka tenggelamlah, pecahlah dan hancurlah rumah tangga ini sebab masing-masing main letak saja tanpa mengira tempat yang sesuai. Baik, terima kasih doktor. Maknanya doktor, ini bila bercakap soal tanggungjawab, dia sangat berkaitan dengan amanah. Itulah konteks yang sepatutnya ibu dan ayah faham, betul. Dan merujuk kepada surah As-Sajdah ayat yang ke-14 tadi, dalam konteks melalaikan itu juga diceritakan, digambarkan bahawa melalaikan itulah melalaikan daripada mematuhi segala perintah Allah. Lalai bahawa kita ini bukan sahaja hidup di dunia semata-mata, tetapi kita akan ada pertemuan dengan Allah yang akan kita bentangkan segala-galanya. Dalam konteks rumah tangga ini, kita tengok tadi awalnya nampak macam tanggungjawab membina keluarga ini, amanah ini terpikul kepada ayah. Adakah juga kepada ibu dalam konteks Al-Quran, doktor? Ya, maksudnya di mana kalau ayah di sini, di mana ibu maksudnya. Dia kalau dalam satu hadis yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu adalah pengembala dan setiap kamu bertanggungjawab ke atas gembalaannya. Dan sambungan hadis yang panjang ini, dia kata ayah, seorang ibu, seorang ayah, dia bertanggungjawab ke atas keseluruhan ahli rumah tangga tersebut. Bertanggungjawab ke atas isteri dan juga anak-anak. Manakala isteri pula bertanggungjawab ke atas rumah tangga dan anak-anak. Kalau mudah kita katalah, kan, ayah ni CEO, Chief Executive Officer. Bukan Chief Everything Officer. Everything Officer. Kan? Yang mak pula mana? Mak COO, Chief Operating Officer. Maksudnya pembantu dalam menguruskan rumah tangga. Tapi doktor suruh tu saya sedikit mencelah. Kadang-kadang ada usia kanak-kanak di pejabat, ayah CEO, mak CEO, tapi bila balik rumah mak jadi CEO, ayah jadi CEO. Kan? Okey, silakan doktor. Dalam hidup kita kita kena ada satu value. Satu value. Kita banyak value dalam hidup kita. Apa makna value? Sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita nak bahagia kan? Kita nak buat rumah tangga kita jadi bahagia. Kita nak rumah tangga ahli keluarga kita sihat kan? Dan kita nak apa? Kita nak mendapat redha Allah. Tapi tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya minta tambah lagi satu value. Value ni penting. Iaitu kita panggil flexibility. Masuk sebab nanti kadang-kadang bertembung. Antara value-value ni bertembung. Tapi dalam hidup kita kalau ada flexibility, dia akan rearrange bergantung kepada kesesuaian maksudnya. Jadi harmoni, tak rigid sangat hidup kita. Hidup kita jangan rigid sangat. Maksudnya nanti susah. Okey. Baik ya. Terima kasih doktor. Alhamdulillah. Saudara sekalian, kita dah dapat gambaran lebih awal
Gambaran awal secara keseluruhan bagaimana dalam konteks tanggungjawab ini sangat berkait rapat dengan amanah. Dan amanah ini juga kena jaga sungguh-sungguh. Kalau kita telusuri bagaimana Allah gambarkan melalui surah As-Sajdah ayat yang ke-14 ini, tanggungjawab ini amanah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita bertemu dengan Allah, dan bila mana tanggungjawab dan amanah ini jaga sungguh-sungguh, keluarga kita insya-Allah akan harmoni. Dan pastikan tanggungjawab ini bukanlah terpikul kepada ayah semata-mata, walaupun secara umum secara besarnya kelompok itu ayah, tetapi ibu juga memegang peranan penting. Dan doktor kongsikan tadi, flexibility itu penting dalam kerangka acuan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berehat seketika. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam majlis ayah. Ayah pemimpin masuk syurga sekeluarga yang dibawakan oleh Lembaga Zakat Selangor. Kongsi rezeki dengan zakat, keberkatan rezeki nikmat dikongsi tunai zakat anda di Lembaga Zakat Selangor. Alhamdulillah, senang bersekalian, terima kasih kerana kesihatan anda bersama kami. Dan percakapan pertama kita berbincang panjang bagaimana tanggungjawab itu adalah amanah, jangan lalai tentang amanah itu. Baik, kita akan kongsikan bagaimana formula perjuangan ayah masuk syurga sekeluarga berdasarkan plakat ini. Kalau kita lihat apa perkaitannya tentang perbincangan kita pada hari ini, ayah ini bukan sekadar mencukupkan pakaian, mencukupkan makanan, material fizikal semata-mata, tapi kita kena rujuk bagaimana perkara yang kedua, iaitu tersungkur, sujud dan beramal saleh. Ini merupakan salah satu amanah yang sungguh-sungguh kita kena buat untuk kita kongsi, untuk kita bertanggungjawab. Pastikan isteri, anak-anak, sekeluarga praktikkan ini. Dan juga bila mana kita melihat perjuangan ayah, apa dia? Mesti sungguh-sungguh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah misi yang paling penting untuk memastikan keluarga kita sentiasa dalam keampunan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Saudara sekalian, kita akan lihat lagi bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memandu perbincangan kita pada petang ini menerusi surah Yunus ayat 7 hingga yang ke-9. Untuk itu Ustaz Saiman, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan berasa puas dengan kehidupan dunia serta berasa tenteram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka kerana apa yang telah mereka lakukan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, nescaya diberi petunjuk oleh Tuhan kerana keimanannya. Mereka di dalam syurga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Senang sekalian, ayat ini sangat penting untuk kita jadikan pedoman dan panduan bila mana Allah gambarkan bahawa inilah situasi manusia yang terlalu leka lalai dengan kehidupan dunia, mengejar dunia. Itu tidak salah, tetapi terlalu fokus dengan apa yang mereka ada dan mereka merasakan bahawa tidak ada kebangkitan, tidak ada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastinya tempatnya di neraka Jahannam. Na'udzubillahi min zalik. Jadi gunakan kesempatan Ramadan yang 14 hari ini kita dah lalui, bina balik ke dalaman kita, sungguh-sungguh kenal Allah, bina syariatullah. Mudah-mudahan kita ini sentiasa dalam panduan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik Ustaz Aiman, pengalaman Ustaz Aiman sendirilah sebagai mahasiswa, sebagai seorang anak. Kalau kita cakap soal tanggungjawab hari ini kan, doktor dah cakap tanggungjawab adalah merupakan amanah. Dan sebagai seorang anak, sebagai mahasiswa, apakah sebenarnya sepatutnya yang si anak ini faham tentang tanggungjawab? Apatah lagi sebagai mahasiswa, kata tanggungjawab itu terhadap diri, keluarga dan agama. Mungkin boleh dikongsikan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Okey, jadi saya ingin memetik pada ayat Quran daripada surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi kat situ yang pertama sekali kita kena taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang kedua Allah sebut wa bil walidaini ihsana. Maksudnya berbuat baiklah kepada ibu bapa. Maknanya selepas kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena berbuat baik kepada ibu bapa. Maksudnya orang kata tahap untuk kita buat baik pada ibu bapa tu tinggilah. Kedua selepas kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amanah kita ni sebagai anak adalah mestilah kita kena taat kepada ibu ayah. Sebab ibu ayah ni dia jaga kita daripada kecil. Jaga kita daripada kecil, dan pengorbanan itu masa orang kata tak ada ganti lah. Oleh mak, macam kalau mak kita, macam mak saya melahirkan saya, orang kata kesakitannya dan dia bela saya daripada kecil, orang kata tak ada ganti lah. Okay. Macam itulah. Maksudnya kita sebagai anak, amanah kita banyak. Terutama sekali taat, kemudian kita kena belajar kan, belajar menuntut ilmu. Untuk kita membanggakan mak ayah kita sebenarnya. Macam kita cari ilmu tu supaya mak ayah kita ni rasa macam itulah tujuan dia. Tujuan dia membesarkan kita supaya kita dapat kita jadi seorang yang berjaya. Berjaya dari segi ilmu dan boleh membantu masyarakat. Baik. Terima kasih. Negara, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Maknanya selalu kita bercakap hari ini tentang tanggungjawab.
kan. Tajuk kita adalah ayah jangan abaikan kami. Tapi di sana ada juga kita kupas bagaimana anak juga perlu tanggungjawab. Kan, dalam konteks ini ayah tanggungjawab jaga keluarga, ibu sebagai pembantu, anak pula juga bertanggungjawab untuk meneruskan misi, legasi ibu dan ayah. Baik, terima kasih. Doktor, dalam konteks kita cakap ayat surah Yunus 7 hingga 9, Allah gambarkan itulah situasi bila mana kita terlalu sangat fokus kepada dunia sehingga lupa tentang pertemuan dengan Allah dan neraka jahanam tempatnya. Tetapi dalam konteks kita bincang hari ini, ayah jangan abaikan kami, kita faham disebabkan keperluan harian kita, keperluan kehidupan, harta itu perlu, pendidikan itu juga perlu. Tapi tanggungjawab ini kadang-kadang kita mengesampingkan ataupun kita swastakan tentang agama. Dan sebenarnya dalam konteks hari ini, bagaimana si ayah supaya betul-betul seimbang keperluan dunia dan akhirat supaya satu keluarga ini dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang penonton majlis ayah yang dirahmati Allah sekalian, Ustaz. Jadi bila kita bercakap tentang kebajikan, tentang tanggungjawab cari rezeki dan sebagainya, jadi kita bercakap juga sepanjang majlis ini iaitu tentang peranan ibu juga dalam memastikan bahtera yang kita bersama itu sampai kepada matlamatnya. Dia macam ni macam kita orang kata main badminton bergu. Kan, maksudnya bila first player tu ke depan, second player cover belakang. Jangan dia duduk tunggu tempat dia juga, maksudnya kan. Jadi masing-masing cari kewajipan apa yang harus aku buat. Sebab tu dalam Islam ni dia tak bercakap tentang hak sangat. Isteri kan, mana hak saya? Suami, mana hak saya? Kalau semua nak bergaduh tuntut hak, bergaduhlah. Tapi dalam Islam ni dia menekankan tentang kewajipan, tanggungjawab. Kan? Kalau suami, ayah, apa tanggungjawab aku kepada isteriku? Apa tanggungjawab aku kepada anakku? Isteri pula, apa tanggungjawab aku kepada suamiku? Apa tanggungjawab kepada anakku? Anak pula, apa tanggungjawab aku kepada ayah dan ibuku? Jadi tak timbul isu hak. Sebab semua masih fikir tentang tanggungjawab. Dan sentiasa memberi. Tapi hari ini semua tuntut hak, terlupa tentang tanggungjawab maksudnya. Jadi dalam konteks ni macam contohnya si ayah bila dia keluar mencari rezeki dan sebagainya. Jadi sekarang ni tempat tu kosong. Nanti bola tangkis akan turun kat situ. Mak ambil tempat tu, cover tempat tu, kekosongan itu. Maksudnya dia sentiasa saling bekerja sama macam tu. Tapi Ustaz, saya nak tahu kita ni penting, poin ni penting Ustaz. Bila bertembunglah Ustaz, bertembunglah antara maksudnya di luar dan di dalam ni, di rumah dan di tempat kerja ni. Ni kena jaga. Ni kena jaga ni ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Ayah terutamanya sebab ni majlis ayah. Kan, ayah ni misalnya dia bekerja kan sebagai seorang pekerja. Kalau dia tanya tempat kerja kawan-kawan dia, bagaimana pandangan kamu tentang aku? Jadi kawan-kawan dia kata, terbaik, kamu terbaik. Cuba pergi tanya isteri dia pula, anak dia, macam mana pandangan kamu terhadap aku? Kalau jawapan dia berbeza daripada luar dan dalam, kalau dia daripada dalam, inna lillah, na'udzubillah. Maksudnya jawapan bertembung tak sama, you are having problem. Anda ada masalah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, I'm the best to my family. Aku terbaik untuk keluarga aku. Sepatutnya apa? Di luar dia bekerja terbaik. Di rumah bila tanya anak-anak, ayah terbaik maksudnya. Tapi kalau tanya anak-anak, tanya isteri, kan? Boleh kata ada dah Ustaz. Itu okey lagi. Boleh kata ada juga. Lagi. Tapi kalau tanya-tanya kan, asal lebih baik tak ada. Tu dah. Na'udzubillah. Tapi kalau tanya-tanya kan, dia jantung hatiku, dia nyawa aku. Maksudnya ayah sangat berjasa. Maksudnya Masya Allah, itu ayah yang terbaik. Maksudnya dia kena seimbangkan di luar dan juga di dalam. Dan jika bertembung, maka Nabi kata, I'm the best to my family. Keutamaan adalah keluarga. Subhanallah. Selamat sekalian.
Kalau boleh tanya keluarga, kalau ada isteri tanya sekarang. Kalau ada anak di sebelah tanya sekarang. Kita boleh ukur, jangan takut kita ukur di manakah tahap kepercayaan, tahap kehormatan, dan di situ baru kita boleh tepuk iman kita. Ya Allah, aku dah jauh tersasar, terlalu mengabaikan keluarga aku. Ya Allah, kalau boleh Ramadan yang 14 hari berbaki 16 hari lagi, mudah-mudahan insya-Allah ada kesempatan untuk aku buat perubahan. Tak nak abai dah anak isteri, tak nak abai dah keluarga, sungguh-sungguh nak kembalikan semua supaya masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Baik doktor. Hari ni kita bercakap tadi dah panjang tentang tanggungjawab dan amanah. Kita dah cakap soal ayah tanya, kan? To be fair, kan, tanya kat luar, tanya kat dalam. Dan sekarang ni kita nak bercakap, kalau ayah tu dah sedar, apakah pilihan tindakan yang perlu si ayah buat serta merta. Kan? Apa nak buat sekarang ni kan? Nak masuk gear berapa? Gear 1, gear 2 atau gear 3? Atau jangan gear reverse. Batu bahaya. Kan? Aku dah tak boleh lah. Biarlah anak aku yang akan teruskan. Tak nak. Kita nak ayah sekarang masuk gear 1 atau gear 2? Silakan doktor. Soalan yang baik. Bila ayah dah sedar, alhamdulillah. Ayah dah sedar, alhamdulillah semua. Dan kita doakan semoga Allah Taala sentiasa memimpin kita. Dia bila kita sedar, maksudnya kata kewajipan dan kesedaran itu adalah sebenarnya rezeki daripada Allah. Dan kita kena bersyukur dengan rezeki tersebut. Apa ciri mereka yang bersyukur? Pertama, dia kena sebut alhamdulillah. Terima kasih Allah. Dan bila kita berterima kasih Allah, peraturan dan sistem Allah, if you thanks me, I will give you more. Aku dah bagi petunjuk kan? Kau sedar kan? Kan kau bersyukur. Aku akan terus beri petunjuk padamu. Maksudnya, dalam arti kata, kita kena balik. Kita ni, bila berdepan dengan masalah, jangan kita bersendirian keluar daripada masalah. Kita kena keluar daripada masalah dengan Allah. Pertolongan Allah maksudnya. Maksudnya bila kita disedari, bila kita sedar tu, kita sepatutnya lebih dekat diri kita dengan Allah maksudnya. Dan bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala akan tidak tinggalkan kita. Semua hati milik Allah. Allah yang Ta'ala yang pegang hati kita. Allah Ta'ala yang pegang hati anak-anak kita. Dan Allah Ta'ala yang akan tunjuk jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan buka baginya jalan keluar. Hidup kita terpimpin maksudnya. Dan surah At-Talaq ayat 2, tuan-tuan lompat surah At-Talaq 2 ayat. At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala akan bagi jadi urusannya mudah. Ya Allah, maksudnya kita lemah, kita dhaif, kita jahil. Kita hanya pandai, kuat dan hebat bila ada Allah. Maksudnya. Alhamdulillah, terima kasih doktor, cantik ulasan tadi. Saya kira dah sampai penghujung ni. Jadi insya-Allah senang penuh sekalian, banyak kita kupas tentang tanggungjawab dan amanah. Dan sungguh-sungguh laksanakan amanah itu. Bila dah dapat hidayah, jangan masuk gear reverse, teruskan gear 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau ada 6, 7, 8, 9, 10, teruskan sehingga akhirnya mudah-mudahan di pengakhiran kita, bukan kita saja boleh menyebut la ilaha illallah, kita nak anak, isteri, seluruh keluarga kita boleh melafazkan kalimah la ilaha illallah, dan akhirnya kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Untuk itu Ustaz Aiman, kita bacakan doa. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah segala dosa kami, ya Allah, dosa yang dulu, dosa yang sekarang dan dosa yang akan datang, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa sahabat-sahabat muslimin kami, ya Allah. Ya Hafizu, ya Syafi, ya Allah, Engkau bantulah kami dalam melawan hawa nafsu, ya Allah. Bantulah kami menjaga kalam-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantulah kami untuk kami rajin baca Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, hindarilah kami dari perkara-perkara yang lalai dan lara, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Sesungguhnya kepada Engkau kami minta, ya Allah. Dan kami mendarah tangan kepadamu, ya Allah. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Mutakabbir, Ya Allah. Kurniakanlah kami kesihatan yang baik, ya Allah.
Kurniakanlah kedua ibu bapa kami kesihatan yang baik, dan jadikanlah kami seorang anak yang taat dan ibu bapa yang baik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ma'suma ولا تجعل اللهم ما فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما ولا تجعل اللهم ما فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Aiman, terima kasih doktor atas perkongsian kita pada petang ini. Alhamdulillah saudara sekalian, kita dah sampai penghujung 14 Ramadan sedang kita lalui, berbaki insya-Allah 16 Ramadan. Mudah-mudahan kita Allah bagi ruang dan peluang untuk teruskan pakej ibadah, pakej Ramadan yang Allah bagi kepada kita. Ingat, tanggungjawab ini merupakan amanah, jangan kita lalaikan. Si ayah bangkit segera, sedar segera, lihat anak isteri anda dengan mata bukan sekadar mata fizikal, mata hati dan mata iman. Mudah-mudahan kita semua sekeluarga masuk syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah